Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita masih lagi dalam tajuk wang, tapi kita nak belajar operasi darab melibatkan wang. Awak boleh rujuk buku teks jilid 2, muka surat 9. Kita tengok contoh yang pertama. Kira jumlah harga 2 buah hamper. Okey, kebiasaannya kalau kita jumpa perkataan jumlah, kita akan lakukan operasi tambah. Okey, dekat sini kita boleh juga lakukan operasi tambah iaitu satu hamper harga dia ialah RM211. Jadi kalau 2 buah hamper, kita boleh tulis RM211 tambah juga lagi dengan RM211. Pun boleh kita buat menggunakan operasi tambah. Okey, tapi sebab hari ini kita nak fokus pada tajuk darab, jadi cikgu akan tukarkan penambahan ini kepada darab. Okey, sebelum tu kalau awak masih ingat lagi, apakah konsep darab? Konsep darab ialah apabila nombor yang sama kita tambah berulang kali. Contoh macam dekat sini kan. 211 kita tambah 211. 211 ni sama nombor dia. Bila kita tambah dia sebanyak 2 kali, kita boleh jadikan dia operasi darab 2. Okey, contoh lain. Cikgu ambil, okey, katakan kita ada 5 tambah 5 tambah 5. Kita akan dapat jawapan dia ialah 15. 5 tambah 5 tambah 5 ni pun kita boleh tulis dalam operasi darab iaitu 5 darab dengan 3. Pun juga kita akan dapat jawapan dia 15. Sebab darab ialah operasi tambah nombor yang sama berulang kali. Okey, cikgu padam dulu. Jadi dekat sini kita nak lakukan operasi darab. Jadi bila satu hamper berharga RM211, bila kita ada 2 buah hamper, kita akan lakukan operasi darab dengan 2. Okey, satu hamper berharga RM211. Bila ada 2 hamper, kita darabkan dengan 2. Okey, ayat matematik dia ni pun kita boleh terbalikkan. Yang mana kita boleh tulis 2 dulu, kemudian kita darabkan dengan 211. Pun boleh juga mempunyai maksud yang sama. Okey, sekarang kita susun dalam bentuk lazim. Cikgu tulis dulu simbol RM. RM211 darab dengan 2. Dekat mana kita letak 2 ni? Kita letak dekat belakang sekali dekat rumah sah. Kemudian kita darabkan seperti biasa. 1 darab dengan 2, kita dapat 2. 1 darab dengan 2, kita dapat 2 lagi. 2 darab dengan 2, kita akan dapat 4. Kemudian, simbol RM jangan lupa. Dan kita akan dapat jawapan dia RM422. RM422. Kita tengok contoh yang seterusnya, contoh yang kedua. 5 darab RM29. Okey, kita tulis nilai yang besar dekat atas supaya awak senang nak lakukan operasi darab. Cikgu tulis dulu yang RM29 ni dekat atas. Tulis RM 29. Kemudian darabkan dengan 5, kita tulis dekat bawah 9. 4 darab 5 ialah 45. Kalau 45, 5 dekat bawah. 4 kita hantar pergi dekat atas. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. 4 tambah dengan 2 dulu, baru darab dengan 5. Ataupun kita darab dulu dengan 5, baru kita tambah. Ya, kita kena darab dulu sebab kita lakukan operasi darab. Jadi 2 ni kita darab dulu dengan 5, kita akan dapat 10. Kemudian baru tambah dengan 4 dekat atas ni. 10 tambah 4, kita akan dapat 14. Jadi 4 tulis dekat bawah. 1 ni kita nak letak dekat atas. Tapi disebabkan tak ada nombor, jadi 1 ni kita terus aja letak dekat sebelah dia. Okey, jadi dekat tempat ni dah ditulis dengan nombor 1. RM ni kita tulis aja dekat depan ni. Tak ada masalah. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah RM145.
Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Kira harga bagi 3 utas jam tangan. Dekat sini, harga untuk 1 utas jam tangan ialah RM82.30. Soalan ni sama macam soalan yang pertama tadi. Kita boleh juga buat RM82.30 ni kita tambahkan lagi dengan RM82.30. Kita tambah lagi dengan RM82.30. 1 jam, 2 jam, 3 jam pun boleh. Tapi macam cikgu bagi tahu tadi, kita nak lakukan operasi darab. Bila nombor yang sama, kita tambah berulang kali, kita boleh tukarkan dia kepada operasi darab. Jadi dekat sini ayat matematik dia, kita tukarkan kepada operasi darab. Kita ambil dulu RM, harga jam iaitu RM82.30. Dan dia nak suruh cari 3 utas. Kita darabkan dengan 3. Kita susun dalam bentuk lazim. RM82 titik dekat atas garisan 30 sen darab 3. Okey, darab 3 ni kita kena tulis dekat belakang sekali. Okey, jelas? Kemudian kita lakukan operasi darab sama macam kita lakukan operasi darab melibatkan nombor bulat. Okey, sifar darab 3, sifar. 3 darab 3, 9. 2 darab 3, 6. 8 darab 3, 24. 4 tulis dekat bawah. 2 ni kita letak dekat atas. Tapi tak ada nombor. So, 2 kita letak dekat sini. RM kita letak dekat depan. Okey, jangan lupa titik dia ni kita ikut aja terus turun dekat bawah ni. Dan kita dapat jawapan dia. RM246.90. Okey, bezanya soalan 1-2 dengan soalan contoh yang ketiga ni. Yang ketiga kita ada melibatkan ringgit dan juga sen. Contoh yang cikgu tunjukkan yang sebelum ni hanya melibatkan ringgit sahaja. Okey, jelas? Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang keempat. 9 darab dengan RM317.80. Okey, sama juga. Kita tulis dulu yang RM317.80 ni dekat atas. Kita tulis RM. RM317.80. Kita darabkan dengan 9. 9 ni kita letak dekat belakang sekali. Okey. Kemudian kita darab. Sifar darab 9. Sifar. 8 darab 9 ialah 72. 2 dekat bawah. 7 kita hantar pergi dekat atas. Okey, ingat kita darab dulu. 7 darab dengan 9 kita dapat 63. Kemudian 63 ni kita tambahkan dengan 7. Awak akan dapat 70. Sifar dekat bawah. 7 kita hantar pergi dekat atas. Kemudian 1 darab dengan 9 kita dapat 9 tambah dengan 7. 9 tambah dengan 7 kita akan dapat 16. 6 dekat bawah. 1 dekat atas. 3 darab 9, 27. 27 tambah 1 dekat atas ni. Kita akan dapat 28. 8 dekat bawah. 2 letak dekat atas tapi tak ada nombor. So, kita letak aja dekat sebelah dia. RM dekat depan sekali. Okey, sebelum terlupa, titik kita jangan tinggalkan. Okey, titik ni kita bawa turun dekat bawah ni. Okey. Jadi jawapan dia dekat sini. Macam mana kita nak sebut nombor ni? RM2,860.20. Tulis RM dulu. Kemudian RM2,860.20. Okey. Sekarang cikgu nak ajar awak macam mana kita nak darab wang yang melibatkan nombor bertuah. Ingat lagi tak nombor bertuah tu macam mana?
Okey, nombor bertuah ialah yang melibatkan 10, 100 dan 1000. Kalau awak lupa, awak boleh tengok, awak boleh scroll video yang cikgu pernah share. Ada yang darab melibatkan nombor bertuah. Okey, cumanya bezanya kat sini ialah kita ada simbol RM. Konsep dia masih sama lagi. Okey, kita kenal pasti dulu mana nombor bertuah. Jadi kalau dekat sini, nombor bertuah yang ini ialah 1000. Kemudian yang ini ialah 100 dan yang ini ialah 10. Kemudian kita salin dulu nombor yang tak bertuah tu. Kalau kat sini ialah RM9. Kita salin dulu RM9. Kemudian 1000 ni ada 1, 2, 3 sifar. Jadi kita letakkan 1, 2, 3 sifar. Itu saja. Kita dapat jawapan dia RM9,000. Kita cuba buat yang ini pula. Kita salin dulu RM76, kemudian 100 ada 2 sifar. Kita letakkan 2 sifar dekat sini. Kita dapat jawapan dia 7,600. Okey, untuk yang nombor 3 ni, sama juga. Kita salin dulu 154 ini. Lepas tu kita kena tambah berapa sifar? Ya, kita tambah 1 sifar sahaja sebab darab dengan 10. 154, kita tambahkan lagi 1 sifar dekat belakang dia. Kita dapatlah jawapan dia 1540. Mudah kan? Okay, tengok lagi satu contoh. Okey, yang ini sama juga darab wang melibatkan nombor bertuah 10, 100, 1000. Tapi cuba awak perhatikan, apa bezanya soalan yang dekat sini dengan soalan yang kita buat tadi? Nampak tak perbezaan dia? Okey, bagus. Soalan yang ini hanya melibatkan ringgit sahaja. Nampak tak? RM, ringgit, RM9, RM76, RM154. Tapi soalan yang ini ada melibatkan sen. RM148.25. Darab dengan 10. Macam mana kita nak buat ni? Okey. Untuk soalan yang ini, sama juga. Pertama sekali kita kena pasti dulu nombor bertuah. Yang dekat sini nombor bertuah dia ialah 10. Yang ini pun 10. Yang ini pun 10. Okey, untuk darjah 3 awak cuma belajar darab dengan 10 sahaja. Okey. Dekat sini cikgu ada 2 cara untuk ajar awak. Cara yang pertama ialah kita akan gerakkan titik ringgit ni. Okey, soalan yang tadi yang ini tak ada titik. So, kita tak payah gerakkan titik. Kita cuma tambah sifar sahaja. Tapi untuk soalan yang ini ada titik. Jadi, kita tulis dulu titik dia. Kat sini ialah RM148.25. Okey, disebabkan dia darab 10, jadi kita akan gerakkan dia sekali ke kanan. Okey, darab 10 ada 1 sifar. Titik yang ini kita akan bawa dia pergi dekat sebelah sini. Jadi titik yang baru dah ada dekat sini. Titik yang ini dah tak ada. Kita salin balik. Nombor dia akan jadi 148. Okey, titik ni dah pindah pergi belakang ya. Jadi kita tulis 2 dulu. Kemudian titik 5. Kemudian kita letakkan 1 sifar dekat belakang dia. Kita dapatlah jawapan dia. RM1,482.50. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh supaya awak nampak lebih jelas. Kita salin dulu yang ini. RM16.50 darab 10. Jadi darab 10 kita gerak sekali titik dia ke belakang. Sekali sahaja dekat belakang sini. Okey, jadi titik yang baru dah ada dekat sini. Titik yang ini dah tak ada. Sebab kita dah bawa pindah dia pergi dekat belakang ni. Kita salin balik. 165 titik sifar. Kita tambahkan lagi 1 sifar dekat belakang dia. Kita akan dapat jawapan dia RM165. Okey, cikgu tunjuk lagi satu kali contoh. Kita salin dulu. RM179.80. Kemudian kita gerakkan titik dia sekali ke belakang. Titik yang baru dah ada dekat sini. Titik yang ini dah tak ada.
Lepas tu kita salin balik 1798.9. Kita letakkan satu lagi sifar dekat belakang ni. Jadi kita dapat jawapan dia RM1,798. Okey, mudah kan? Cikgu ulang lagi sekali. Kenapa yang ini kita kena gerakkan titik dia? Sebab soalan yang ini melibatkan ringgit dan juga sen. Tapi kalau soalan yang ini, dia tak ada sen. Dia cuma ada ringgit sahaja. Jadi bila ada ringgit sahaja, kita cuma perlu letakkan sifar dekat belakang dia mengikut bilangan sifar yang ada dekat nombor bertuah. Jelas kan? Cikgu harap awak jelas perbezaan antara kedua-dua soalan ini. Okey, dekat sini cikgu ada bagi 3 soalan mudah. Soalan yang pertama, RM32.50 darab dengan 10. Soalan yang kedua, RM134.15 darab dengan 10. Dan soalan ketiga, 10 darab dengan RM45. Okey, cikgu nak awak cuba jawab dan awak boleh tulis jawapan dia dekat ruangan komen. Pertama sekali kita buat apa tadi? Ya, kita kena pasti dulu nombor bertuah dia. Kalau kat sini nombor bertuah dia ialah 10. 10, 10, 10. Soalan pertama dengan soalan kedua ni melibatkan ringgit dan sen. Jadi kita kena alihkan titik dia. Tapi soalan nombor 3 ni hanya melibatkan ringgit sahaja. So kita cuma tambah sifar dekat belakang dia. Okey, awak cuba buat tau. Cikgu tunggu jawapan awak dekat ruangan komen. Okey, kita akan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.